Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih kerana masih bersama saya dalam kelas prinsip perekonomian tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Okey, untuk hari ini kita akan go through untuk bab tingkatan 4, bab yang kita akan teruskan dengan tingkatan 4 punya subjek perekonomian tingkatan 4, bab yang kelima iaitu bab ledger. Okey, bab ledger adalah antara bab yang paling seronok, bab permulaan untuk anda mengenal perekonomian tu dengan lebih mendalam. Sebabnya perekonomian dalam ledger ni kita akan belajar membuat akaun dan segala urus niaga perniagaan akan direkodkan dalam ledger ni. Jadinya jom kita tengok apa subtopik dia. Okey, bab yang kelima, ledger, fungsi dan jenis ledger macam biasa, macam jurnal yang video lepas, dan juga akaun kawalan. Okey, untuk mungkin saya akan buat dua part, satu part untuk fungsi dan jenis ledger dan kemudian baru kita go through untuk akaun kawalan. Sebenarnya dalam bab ni kalau baca sahaja mungkin susah sikit nak faham, tapi nak lebih mudah faham, saya cerita tentang bab fungsi dan jenis, dan kemudian akhir video nanti saya akan buat video yang lain untuk revision. So video yang revision tentang ledger itu anda akan lebih mudah faham sebab setiap kali pernyataan kita akan expectkan apa yang perlu buka akaun, apa yang tidak, dan apa yang perlu debit, apa yang perlu kredit. Okey, jangan buang masa, kita teruskan dengan slideshow. Okey, untuk video kali ni saya tak pakai slideshow mana-mana punya blog sebab saya cari dekat Google pun. Saya mengharapkan daripada Muhammad Azlan punya, mungkin cikgu ni, cikgu Muhammad Azlan ni .wordpress.com, tapi untuk bab yang kelima tak ada jadinya agak mengecewakan. Tapi harap kalau Encik Muhammad Azlan ni jumpa video saya, harap dia boleh buat dia punya slideshow sebab slideshow dia mudah difahami. Okey, kita teruskan dengan slideshow kita sendiri iaitu bab yang kelima. Okey, bab 5, ledger. Prinsip perekonomian tingkatan 5. Tempat. Okey, new slide. Okay, teruskan dengan fungsi ledger. Okay, fungsi ledger, sebenarnya ledger ni adalah buku, boleh kata buku perekodan utama ataupun buku akaun. Buku perekodan ataupun buku akaun yang utama. Dan dalam ledger ni dia rekodkan apa? Dia rekodkan merekod segala urus niaga perniagaan. Okey, dua benda paling penting dalam ledger. Kena tahu ledger ni apa? Ledger ni adalah buku perekodan ataupun buku akaun utama. Maknanya kalau kata utama, semua urus niaga akan direkodkan dalam ledger. Kalau macam jurnal, ada jurnal yang direkodkan, ada yang tidak. Tapi kalau ledger, semua termasuk tunai, bank dan sebagainya. Dan seterusnya akaun Okey. Okey, saya nak cerita sikit tentang akaun. Sebenarnya akaun ni apa? Akaun ni adalah senang kata kita kata ringkasan urus niaga. Sebab kita rekodkan urus niaga tu dalam bentuk yang ringkas dan mudah difaham. Okey, seterusnya bentuk macam ni akaun ni, bentuk akaun ni adalah bentuk T. Okey, untuk rujukan anda boleh tengok buku teks, rujuk buku teks muka surat 132. Bab yang atas sekali tu ada perenggan pertama tentang ledger dan perenggan yang kedua tentang akaun. Okey. So Okey, dalam akaun ni yang paling penting adalah tarikh, butir dan juga debit, kredit.
okey, ataupun ada tambahan seperti folio dan sebagainya. Tapi folio ni kalau study kita kurang pakai, kecuali nak buat kertas kerja ataupun kita nak buat kerja khusus kena ada folio. Folio ni nanti saya akan terangkan, dan semua saya akan terangkan nanti tentang tarikh, butir, debit, kredit dan sebagainya. Oh, satu lagi yang paling penting adalah nama akaun. Okey, ni semua boleh rujuk dekat dalam buku teks. Okey, kita pergi slide seterusnya. Okey, kita lakar sikit bentuk ledger. Kita lakar sikit oh, sorry. Okey, tak apa. Ledger, sekejap okey, maaf. Kita teruskan ledger dulu. Bentuk account ni nanti kita tengok bab seterusnya nanti. So, kita tengok jenis ledger. Sebenarnya untuk mukadimah ni saya ingin terangkan ledger ni sebenarnya macam file. Contoh contoh dalam satu buku. Satu buku ada banyak topik. Setiap topik ada subtopik, dan setiap subtopik baru kita jumpa dia punya kenyataan ataupun fakta ataupun isi kandungan dia lah. Tapi dalam accounting kita tak panggil buku, kita panggil ledger. Contoh saya buat sedikit lakaran hierarchy. Okey, ini buku ledger. Dan seterusnya dalam ledger ni kita ada ledger khas. Kita ada ledger am, dan kita kat sini ada ledger belian. Okey, tambah lagi ledger jualan. Dalam setiap ledger ni ada akaun. Contohnya sini ada akaun. Ni saya buang Sini ada akaun bank, tunai, akaun kawalan, akaun asset, liability. Ada akaun modal dan sebagainya. Dalam ledger belian pula kita ada akaun pemiutang. Okey, itu dia. Kita ada akaun pemiutang. Maknanya setiap belian secara hutang kita akan rekodkan bawah ledger belian. So dalam ledger jualan kita, kalau dalam ledger belian ada pemiutang, maknanya dalam ledger jualan ada akaun penghutang. Okey, itu dia. So dia pecahan dalam satu perakaunan tu, kita ada buku jurnal apa semua, buku debak. Salah satu buku adalah buku ledger. Dalam buku ledger tu ada ledger am, ada ledger belian, ada ledger jualan, dan setiap ledger itu ada akaun. Okey, dalam setiap tu ada akaun. Okey, dan akaun tu akan terbahagi kepada beberapa jenis akaun. Akaun ni kita akan go through nanti sebelum nak belajar struktur dia. Okey, ini untuk biasa-biasa je. Okey, so kita akan go through untuk ledger am dulu Okey, subtopik ledger am. Okey, fungsi ledger am ni adalah merekod semua urus niaga. Semua urus niaga. Kecuali tidak termasuk bagi akaun tidak termasuk urus niaga tentang penghutang dan juga pemiutang. Sebabnya akaun penghutang dan juga pemiutang kita dah klasifikasikan dalam ledger belian dan juga ledger jualan. Okey, so dalam ledger am ni dia ada akaun. Akaun apa yang terlibat adalah akaun tunai, itu paling penting. Tunai, bank, akaun modal, akaun aset yang berkaitan dengan aset, akaun belanjar, akaun hasil,
Akaun apa lagi, ambilan, lagi akaun liability, liability, dan juga rasa dah habis kot akaun liability. Oh ya, lagi mungkin berbeza akaun discount. Yes, akaun discount yang saya terangkan, diskaun diberi dan juga diskaun diterima. Okey, ni boleh rujuk dalam buku teks muka surat 133. Dalam buku teks ni, dalam under ledger arm 133, perenggan yang ke-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perenggan ke-7 tu tentang ledger arm, dia kata contoh akaun yang terdapat dalam ledger arm ialah akaun aset, liability, hasil, belanja, modal, ambilan, tunai. Tapi yang kita punya ada diskaun. Diskaun ni sebenarnya dia termasuk dalam akaun tunai, tapi kita boleh pecahkan juga dalam diskaun punya. Okey, nanti saya terangkan kenapa saya buat macam tu. Okey, so saya terangkan, kalau nak buat nota boleh buat nota, tulis yang ini. Cuma yang ni kena ingat, kalau kata tunai berkaitan dengan semua perkara yang tunai, maknanya macam duit, tunai dengan bank lah. Kalau bank berkaitan dengan cek, cek, voucher, okey, itu cek dengan voucher. Kalau tunai ni duit cash, dia bagi duit cash, bukan kredit, bukan cek, tapi tunai. Kalau bank bukan kredit, bukan tunai, tapi cek atau voucher. Okay, kalau modal akaun berkaitan dengan akaun duit dimasukkan, maknanya pemilik perniagaan masukkan duit untuk perniagaan, panggil modal. Kalau aset berkaitan dengan peralatan seperti peralatan perabot, akaun perabot, akaun alatan pejabat, akaun alat tulis, alat tulis bukan aset, akaun mesin apa dan sebagainya lah tu. Dan belanja seperti sewa, elektrik, bil air, bil internet, belanja. Kalau hasil, contohnya ada hasil diterima macam sewa diterima, dan sebagainya. Ambilan adalah duit ataupun barangan yang diambil oleh pemilik. Maknanya kalau saya pemilik, saya nak ambil barang kedai, tu dikira ambilan. Kalau liability, tanggungan macam pemiutang, hutang bank dan sebagainya. Diskaun adalah diskaun yang kita berikan untuk yang membeli, ataupun diskaun kita terima yang masa kita beli. Okey, kita teruskan dengan ledger arm dah. So masuk pada ledger belian. Ledger belian. Okey, dalam ledger belian ni merekodkan semua urus niaga belian secara hutang. Contoh akaun pemiutang. Akaun pemiutang ni maksudnya akaun, contohnya akaun Ali Enterprise, ataupun akaun akaun Abu Enterprise, ataupun akaun alatan sukan. Okey, ni nama syarikat lah ni, nama syarikat. Nama pemiutang yang kita beli, pemiutang ataupun supplier, ataupun pemborong, ataupun pengedar barangan. Okay, so akaun dia contohnya akaun Ali Enterprise dan sebagainya itu lah. Okay, dan sekejap dalam ledger arm ni saya terlupa letakkan satu lagi akaun, iaitu akaun kawalan. Ada sebab kenapa dibuat akaun kawalan. Akaun kawalan ni contohnya akaun pemiutang ataupun penghutang. Kalau tengok balik dalam ledger belian dan juga ledger jualan, tentang aktiviti jualan atau belian secara hutang dah direkodkan dalam ledger belian dan juga ledger jualan. Tapi dalam nak bagi seimbangkan, itu nanti anda akan belajar seterusnya, bagi seimbangkan imbangan ruga nanti kita akan ceritakan dengan lebih detail.
Cuma sekarang untuk nota, ledger arm kena tahu rekodkan semua urus niaga, tidak termasuk penghutang dan pemiutang, dan akaun apa terlibat, akaun tunai, bank, kedebak, akaun kawalan juga. Okey, bagi ledger belian, akaun merekodkan semua urus niaga belian secara hutang. Belian ingat ledger belian merekodkan semua urus niaga belian secara hutang. Akaun terlibat adalah akaun pemiutang, seperti akaun ahli apa semua, akaun supplier ni yang kita beli dengan orang. Okey, seterusnya ledger jualan. Ledger jualan sama juga merekodkan urus niaga jualan secara hutang. Okey, sama contoh dia sama kat macam ini. Tak ada beza. Kalau ledger belian kita rekodkan pemiutang, maknanya kita supplier. Tapi kalau penghutang, ni tukar penghutang. Ini bukan supplier, tapi sini adalah customer, kita punya pelanggan. Customer, pelanggan lah. Sini mungkin boleh jadi syarikat dan juga boleh jadi personal. Boleh jadi personal. Contohnya akaun Ahmad, sebab Ahmad hutang dengan kita untuk beli barang. Okey, untuk bab ledger dah habis kat sini. Okey, ini ledger jangan keliru, ni ledger bukan account. Ledger ni maknanya holder kepada account. Dalam ledger ada banyak account. Okey, dalam semua ledger dikumpulkan, ledger arm, ledger belian, ledger jualan disatukan bawah buku ledger. Okey. Okey, teruskan dengan bab account. So dengan lebih detail kita akan tengok dalam bab account. Ini account, bab account. So account pun ada beberapa bahagian. Saya masukkan, ni saya padam. Smart art, hierarchy. Sorry, salah. Insert. Okey, ini account. Okey. Dan bawah account kita ada dua jenis account, jenis bahagian account. Satu account perorangan. Dan satu lagi adalah lawan pada dia adalah akaun bukan perorangan. So kalau tengok nama pun kita dah boleh agak sikit brainstorming. Sebab kalau sebut akaun perorangan maknanya akaun individu. Contohnya macam penghutang. Penghutang ada nama sebab dengan orang, kita hutang dengan orang kan. Dan juga pemiutang. Lagi akaun apa yang terlibat adalah akaun akaun ambilan, sebab kita yang ambil berkaitan dengan kita, orang juga. Dan juga akaun modal sama, berkaitan dengan orang. So bawah akaun bukan perorangan seperti akaun bawah perorangan, bukan perorangan ni ada banyak, ada dua jenis. Contohnya jenis pertama adalah akaun nyata. Akaun nyata di mana akaun yang kita boleh nampak depan mata. Contohnya akaun-akaun seperti akaun perabot. Akaun perabot. Sebab kita boleh nampak barangnya. Akaun perabot, akaun kenderaan, akaun benda lah senang kata, macam lengkapan. Lagi akaun alatan pejabat. Akaun tunai, duit bank yang memang nyata kita boleh nampak. Akaun stok. Okey, ni nak rujukan boleh tengok buku teks muka surat 132. Okey, dan seterusnya kita ada akaun satu lagi, iaitu akaun nominal. Akaun nominal mana akaun yang tak nyata lah. Contohnya akaun yang tak nyata ni seperti akaun belian. Akaun belian, akaun jualan, akaun hasil, belanja, pulangan,
pulangan belian dan juga jualan lah. Ok, itu dia. Ok, so simple ni boleh buat nota. Kalau nak buat nota sebab untuk periksa bagi tingkatan 4 untuk exam UK1 ataupun UK2 memang soalan-soalan macam gini akan keluar sebab bab yang pertama ni kan, ataupun pertengahan lebih kurang lah tu. Ok, untuk nota lebih boleh tengok muka surat 135 dalam buku teks. Dia ada tentang perekodan huruf niaga dan ledger, tapi yang ni saya nak hold dulu. Tapi kalau awak nak baca boleh baca, tapi pada saya akan hold dan kita akan tengok tentang account terus, macam mana struktur account itu. Sekejap, struktur account. Ok, struktur account. Ok, saya akan tunjukkan dalam bentuk Excel. So bila awak nak buat kerja khusus nanti senang, buka Excel, blank workbook, kita akan buat format sendiri. Ok, macam mana saya kata tadi, dalam account, struktur account dia mesti ada ok, struktur account ni dia mesti ada tarikh, ada butir, ada debit, kredit, folio, nama account. Ok, so kat mana semua benda ni? Benda ni semuanya dekat. Ok, first kita buat macam ni dulu. Kita ada tarikh, sini tarikh, sebelah sini ada butir, sini ada folio, dekat sini ada debit. Ok, kemudian ada tarikh lagi. Ok, yang ni untuk part debit yang belah sini untuk part debit, dan satu kita kena buat satu lagi untuk part debit, untuk part kredit pula. Ok, sini cuma tukar, sini kredit. Ok, itu dia. So yang ni boleh merge kan. So nama account dekat sini, nama account. So ni kita boleh tarik, bagi dia panjang untuk butir. Butir ni kena panjang. Untuk lebih cantik ni kita line kan dekat sebelah tengah, dan sini dia ada garisan belah atas. Ok, dan sini dia belah bawah. Itu dia, harap awak nampak. Ini adalah bentuk, ini yang kita panggilkan bentuk T, sebab dia bentuk T kan. Kalau tengok balik bentuk T. Ok, boleh buat dekat kertas boleh, nak buat pakai Excel pun boleh, tapi saya syorkan buat atas testpad supaya anda dah biasa nak jawab dalam periksa. Ok, so sini tarikh, sini butir, folio, sini ada debit, kemudian debit masa duit masuk. So sini tarikh lagi, butir, folio yang kredit. Tamat. Ini adalah struktur untuk account. Ok, struktur untuk account, simple je. Kalau nak tengok nanti kita akan, ini untuk account account book. Ini adalah struktur. Saya buat nota sikit atas ni. Format account T, kecuali account tunai. Ok, account tunai bentuk lain sikit. Yang ni untuk account biasa, macam account lengkapan, account asset, account tu, account ni. Tapi kalau nak account tunai lain sikit. Nanti saya tunjuk macam mana dia punya lain tu. Ok, kita teruskan dengan benda paling simple, iaitu yang bentuk T ni boleh buat account tunai. Tapi cuma kalau yang macam saya kata tadi, account tunai sebenarnya dia ada satu lagi jalur sini, iaitu jalur dia ada account bank, ada yang tu nanti saya go turun tempat lain lah. Cuma sekarang kita tengok tempat yang simple tu. Ok, yang ni contohnya. Ok, saya buat 2-3 account dulu. Ok, harap awak nampak rasa patut delete ni. Delete. Ok, oops.
Okay, so dia nampak lebih ke atas, so saya boleh zoom dan sebagainya. Pun saya boleh delete. Okay, so boleh nampak Okay, contoh contoh pertama saya letak kat sini dia punya nota. Oops. Okay, 1. Okay, kita letakkan nama dulu account. Okay, yang ni adalah account, contohnya account tunai. Account tunai. Sini adalah account modal. Account modal. Okay, dalam setiap perniagaan memang simple lah. Benda ni akan terjadi. Oh, sorry. Bila nak start perniagaan, mesti berkaitan dengan akaun modal dan juga akaun tunai. Sebabnya, modal ni adalah duit pemilik nak memulakan perniagaan. So, dia akan keluarkan duit dia untuk bagi perniagaan. Ingat bila kata modal, maknanya peniaga, mana pemilik perniagaan tu akan keluarkan duit dia sendiri untuk perniagaan. Maknanya, duit pemilik itu kredit dan duit perniagaan adalah debit. So, duit perniagaan adalah akaun tunai dan duit pemilik itu adalah akaun modal. So selalu yang kita mula dengan contohnya 1. Okay, sorry Untuk tulis tarikh ni, cara dia tulis tahun dulu. Contohnya 2015. Okay, tahun dulu. Kemudian baru tulis bulan. Contohnya March. Okay, March 3. So March 3 ni maknanya 3 bulan 3 March 2015. Okay, format ni dalam bab account hari tu saya rasa saya dah terangkan masa dalam bab yang ketiga atau kedua, tak salah saya. Dalam bab yang kedua. Okay, tak apa, kita teruskan lagi. Okay, dalam account ni, so butir ni kita tuliskan nama account juga. Okay, kena ingat contohnya account apa yang terlibat. Misalnya, kenyataan yang pertama, pemilik memulakan perniagaan dengan modal tunai RM50,000. Okay, nampak RM50,000. Okay, itu dia. Pemilik memulakan perniagaan dengan modal tunai RM50,000. So, akaun apa kena buka? Akaun modal dan juga akaun tunai. So, dekat sini tulis apa? Sini tulis tunai. Berapa ribu? RM50,000. So, kalau sini dah kredit, okay, dekat tunai mesti debit. So, sini tulis tarikh yang sama, 2015, March 3. Dan seterusnya sini tulis modal. Oh, ni silap pindah sini. Okay, yang atas ni boleh tulis RM. Okay, tadi saya ada buat beberapa edit bagi dia lebih mudah. Jadinya macam saya cerita tadi, akaun tunai RM50,000. Okay, dia pindahkan daripada modal ke tunai. Jadinya sini dah settle. Okay, bagi kenyataan pertama dah settle. Okay, kenyataan kedua adalah, okay, ini hanya sekadar contoh ini hanya sekadar contoh. Boleh muskan, tak apa. Okay, kita buat kenyataan yang kedua. Dua adalah belian secara tunai RM5,000. Belian secara tunai RM5,000. Okay, simple. Okay, belian. Okay, belian. Jadinya apa akaun yang terlibat adalah akaun tunai dan juga akaun belian. So kita kena buka akaun tunai dan juga kita buka akaun belian. Okay,
Jadinya dalam akaun tunai adalah akaun yang orang kata fleksibel. Dia boleh debit dan juga boleh kredit. Kalau akaun modal hanya boleh kredit sahaja. Akaun belian pula hanya boleh debit sahaja kecuali ambilan. Okey, sini sorry. Hanya debit kecuali ambilan. Okey, sini hanya kredit. Dia takkan boleh jadi debit, mesti kredit. Akaun modal mesti kredit. Berkaitan dengan modal, mesti modalnya akan jadi kredit. Okey, tunai boleh debit, boleh kredit, fleksibel. Okey, jom tengok. Sekarang kita belian secara tunai. So kita kena buka akaun belian dan juga buka akaun tunai sebab kita belian secara tunai. Kalau kita beli macam saya kata tadi, belian mesti belah debit. Okey, ni tak ada tarikh pula. Tambah tarikh dia. Pada 5 Mac. So sekarang tulis tarikh dia 2015. Sini mesti Mac 3. So butir dia adalah tunai sebab kita beli secara tunai. Dan sini adalah RM5,000. So kalau ada satu debit, mesti satu lagi kena kredit. Okey, itu memang prinsip dalam catatan bergu. Bila satu debit, mesti ada akaun yang satu lagi untuk kredit supaya dia seimbang. Belian kita dah debit, sekarang kita kreditkan dekat sini pula. Tarikh dia 2015, Mac yang kelima. Mac yang kelima. Okey, ni silap. Mac yang kelima. So sini tulis apa? Kita belian. Bagi kita beli. Tulis RM5,000. Okey, itu contoh yang simple. Okey, contoh yang simple. Okey, sekarang kita tukar kepada akaun modal, tukar pada akaun jualan. Jualan pula akaun dia mesti kredit. Hanya kredit. Takkan dalam apa-apa kes berkaitan dengan jualan mesti kredit. Okey, so sini kita kosongkan. Okey, 3 jualan secara tunai RM RM300 pada 10 Mac. Okey, 10 Mac kita ada jualan secara tunai. So kalau tunai berkaitan dengan akaun tunai dan juga akaun jualan sebab kita jualan. Jadi dalam akaun jualan mesti belah kredit, dia takkan jadi belah debit. So mesti tulis kat sini Mac yang ke-10 dan jualan secara tunai tulis tunai, akaun yang terlibat adalah akaun tunai, dan belah kredit tulis RM300. Okey, kalau akaun jualan dah kredit, akaun tunai mesti kena debit. Dia takkan boleh jadi dua-dua debit, mesti satu debit satu kredit. So sini pun kena tulis. Okey, untuk yang part yang kedua ni tak payah tulis Mac lagi, tulis 10 sahaja. Okey, macam tu. So sini tulis jualan. So sini tulis RM300 tunai. Okey, simple sahaja. Okey, ini contoh paling simple. Okey, contoh paling simple. Okey, boleh buat rujukan dalam buku teks muka surat 136, 137. Yang ni 136, 137 ni tentang berkaitan modal dan juga ambilan. Okey, dan juga dalam 138 berkaitan dengan ini berkaitan penghutang. Okey, kita masuk dalam bab penghutang. Okey, akaun ni jangan buang. Akaun modal tadi saya dah buang, tapi nanti kita akan buat balik. Cuma untuk contoh saja ni. Okey, kita teruskan dengan akaun yang berkaitan penghutang. Kita delete. Ni delete. Delete. Okey. So kita copy yang ni. Copy. Dan kita paste. So ni kita tukar akaun penghutang. Okey, saya tulis nama akaun penghutang. Sebenarnya akaun penghutang. Untuk contoh ni saya tulis akaun penghutang dulu.
Okey, untuk kenyataan yang keempat, saya tulis ni 4. Kenyataan keempat adalah jualan secara kredit. Kredit ni maksudnya hutang ataupun hutang. Jualan secara kredit ataupun hutang bernilai RM800 pada 11 Mac. Okey. Sekarang bila kata akaun jualan, bila kata jualan mesti berkaitan dengan akaun jualan. Dan kalau kata hutang mesti berkaitan dengan penghutang. Ini akaun penghutang. Siapa penghutang dia, patutnya kalau dalam periksa dia akan tulis nama. Kredit kepada Ali. Lepas tu, so dalam maknanya kita kena buka akaun jualan dan juga akaun Ali, sebab Ali yang beli. So akaun penghutang ni tukar, letak nama Ali, akaun Ali. Okey, jualan. Sekarang akaun jualan dia takkan jadi belah debit, dia mesti belah kredit. So dekat belah kredit tulis apa? Sini tulis 11 dan sini tulis Ali. Tak payah tulis nama akaun, tulis Ali sahaja. Ali. Sebab sini Ali kan. Ali. Berapa ratus? 800. Okey, penghutang kalau dia beli, kalau dia hutang dengan kita, maknanya dia akan menjadi belah debit. Maknanya dia bertambah. Akaun dia bertambah. So tulis sini Mac yang ke-11 dan sini adalah jualan, sebab berkaitan dengan akaun jualan dan juga akaun Ali. Kalau sini Ali, sini mesti jualan. Dan sini adalah RM800 tunai. Oh, tak tunai. Ini kredit, hutang, bukan tunai. Okey, ni salah je kecuali. Okey. Simple sangat. Dan seterusnya kita copy lagi, kita akan buat untuk berkaitan pemiutang pula. Akaun pemiutang. Okey, ni kosongkan. Okey, kita buat kenyataan yang kelima. Kelima pula adalah belian secara hutang RM 1,500 daripada 100 Plus Enterprise. Okey, nama syarikat 100 Plus Enterprise pada 13 Mac. Okey, belian secara hutang RM 1,500 daripada 100 Plus Enterprise pada 13 Mac. Jadinya pada 13 Mac ni kita ada beli barang. So kalau kita beli, maknanya kita akan debit belah belian. So ni tulis berapa Mac? 13 Mac. Dan sini tulis okey, kita beli dengan siapa? Kalau kita beli secara tunai, tulis tunai. Tapi kalau secara hutang, kita tulis nama pemiutang kita, iaitu 100 Plus Enterprise. 100 Plus Enterprise. Berapa ringgit? RM1,500. Okey, kalau kita dah debit, maknanya akaun 100 Plus ni mesti kena kredit. Okey, pemiutang tukar, letak nama 100 Plus Enterprise. So 2015, butir dia adalah belian bernilai RM1,500. Okey, kan simple saja. Kalau fikir secara logik lah, kalau kita beli mesti debit. Beli secara tunai ke hutang ke, mesti kita debit. Sebab kita beli, barang tu masuk. Kalau kata masuk, mesti debit. Kalau kita jual, mana barang kita keluar, kita keluarkan untuk orang. So kita jual, kredit, mesti kredit. Okay, bila kita beli, debit. So maknanya 100 Plus ni adalah penjual. Bila penjual, dia mesti kredit. Dia kredit untuk kita. So kita debit. Okay, so okay, kita buat seterusnya pula.
Okey, ni tunai, ini jualan, ini belian, ini akaun ahli, ini akaun pemiutang, akaun 100 plus. Sekarang kita nak buat kenyataan mengatakan kita nak bayar hutang kita. Okey, bayaran hutang kepada 100 plus enterprise RM. Okey, kalau dalam buku teks ni soalan dia ada yang kata RM atau ada yang kata bayaran hutang kepada 100 plus separuh. Okey, separuh nilai pada 15 Mac. Okey, separuh. Kalau kata separuh, maknanya kena bahagi 2. Okey, kena bahagi 2. 1000 kita hutang berapa? Kita hutang 1500, so kena bahagi 2, jadi 750. Kalau bayaran hutang, okey, dia tambah lagi bayaran hutang secara tunai. Secara tunai. Sorry. Okay, bayaran hutang kepada 100 plus enterprise separuh nilai pada 15 Mac secara hutang. So kalau kita bayar, duit kita keluar, kita bayar dekat 100 plus. 100 plus sudah terima, mana 100 plus tu dia akan jadi debit. Sini tukar Mac yang ke-15. So kita tulis tunai sebagai bayar secara tunai. Dan dia debit berapa? Dia debit separuh. Separuh ni berapa? RM750 sahaja. Oh, ni silap patutnya kat bawah. Belian ni Mac yang ke-13. Okay, so kalau akaun 100 plus kita dah debit, maknanya kita punya akaun tunai mesti kena kredit. Okay, tengok betul ni 100 plus debit akaun tunai kita. Okay, ni akaun tunai. Berapa bila? 15 Mac. 15 Mac kita bayar dekat 100 plus enterprise. Berapa? RM750 sahaja. Okay, kita buat kenyataan seterusnya, iaitu yang ke-7. Menerima bayaran hutang sepenuhnya daripada ahli pada bila? Pada 20 Mac. Okay, menerima bayaran hutang sepenuhnya daripada ahli pada 20 Mac. So maknanya ahli bayar sepenuhnya hutangnya. Hutang dia ada berapa? Ada 800. So sini tahun dia 2015. Sini ada Mac yang ke-20. Sini tulis, okay, dia bayar secara apa? Kalau kata ni secara tunai. Okay, lagi sekali silap. Okay, secara tunai. So sini mesti akaun tunai. So berapa ratus? Hutang ni 800. Okay, siap. Simple sahaja. Senang, mudah. Okay, mudah sangat sangat-sangat mudah. Sekejap. Okey, ini untuk contoh ni dah habis tamat untuk bahagian jualan, hutang dan juga belian secara hutang, dan juga berkaitan dengan jualan tunai, modal dan sebagainya. Okey, sekarang kita terus dengan akaun ambilan. Ambilan ni maksudnya, kalau saya peniaga, saya buka perniagaan saya jual handset, dan saya sekarang nak ambil handset dalam perniagaan, bukan curi tapi nak ambil. So kalau nak ambil, kena rekodkan dalam akaun ambilan. Sini tulis ambilan. Ini tulis akaun ambilan. Okay, ini semua saya akan kosongkan. Okay,
So kenyataan yang ke-8, pemilik mengambil barangan jualan bernilai RM300 dan tunai RM400 pada 25 Mac. Okey, faham kan tuan? Pemilik mengambil barangan jualan, maknanya barang yang kita nak jual tu, produk kita lah, bernilai 300 dan juga mengambil tunai sebanyak 400. So dua perkara dekat sini, ada dua transaksi. Transaksi pertama ambilan barangan jualan dan juga yang kedua transaksi ambilan tunai. Okey, kalau kata ambilan mesti berkaitan dengan akaun belian. Contoh saya ambil. Kalau akaun ambilan dia mesti belah debit. Belah debit mana sini tulis Mac yang ke-25, dia ambil barang jualan tu sebanyak 300. Okey, tulis dulu 300. Okey, ini untuk format baru. Kalau format lama, sebelum LCCI masuk untuk SPM, kita punya ambilan kita tolak pada stok. Tolak pada stok dan juga tolak pada stok lah. Tapi sekarang kita tak tolak pada stok sebab kita tak ada akaun stok, kita tolak pada belian. So kita ambil pada belian. Barang yang kita beli untuk jual tu, tapi kita ambil dekat situ. So belian, kita ambil barang sebanyak 300, tolak dekat belian. Akaun belian ni akaun belian, ini akaun ambilan, ni belian. Ambilan ni debit, so dekat sini mesti kredit 2015. Sini adalah Mac yang ke 25. So sini sini Mac yang ke 25 dan sini adalah ambilan. Sini tulis 300. Okey, settle transaksi yang pertama. Pemilik mengambil barangan jualan bernilai 300, dah settle. Sekarang ambilan tunai 25 Mac juga, so tak payah tulis 25, teruskan je tulis tunai sebanyak 400 dan dekat akaun tunai mesti kredit. Okey, ambilan sini dah debit, dekat tunai mesti kredit. Tunai yang kat sini. Okey, sini dia. Sini tulis 25. 25 tulis ambilan sebanyak 400. Okey, settle. Okey, akaun modal dah, akaun tunai dah, akaun jualan, belian, akaun penghutang, akaun pemihutang sudah. Settle. Okey, ini asas secara basicnya. Cuma akaun bank saya tak libatkan lagi. Cuma saya nak awak fahamkan dulu yang dekat sini. Okey, fahamkan betul-betul. Boleh tengok contoh. Contoh yang dekat muka surat 136, 137. Dalam 136 tu dia punya buku tunai adalah buku tunai yang telah disatukan. Cuma boleh pecahkan pakai buku tunai saja pun boleh. Okey.